menyentuh mengenai bab 7 iaitu mengenai membina kesejahteraan negara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dahulu dengan bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Cikgu terus dia pergi kepada soalan-soalan yang dia mungkin tanya kita dan apa yang kamu kena tahu tentang bab 7 ni. Okey, kalau dia kata membina kesejahteraan negara ni, dia untuk bab 7 ni dia lebih ke arah perpaduan. Bagaimana dasar-dasar yang dibentuk oleh kerajaan ni digunakan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum. Jadi, kita tengok dulu soalan yang pertama. Soalan ni daripada Negeri Sembilan sendiri, iaitu dia tanya mengenai A, nyatakan konsep dasar dasar kebudayaan kebangsaan. Cikgu biasanya cikgu panggil dia DKK. Kan, itu dasar kebudayaan kebangsaan. Dua prinsip. Kita tahu kalau prinsip dasar kebudayaan kebangsaan ni ada 3. So dia tanya prinsip je untuk 2 markah. Jadi kamu bagi 2 daripada 3 tu, dan ini adalah soalan fakta. So kalau kamu tahu, kamu boleh jawab. Tak tahu, tak boleh jawab. Nanti kita ingatlah keyword apa yang kita boleh ingat melalui dasar prinsip utama dalam DKK ni. Dan yang kedua kita lihat B, apakah usaha kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Okey, yang ni tengok usaha yang dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan C, bagaimanakah dasar tersebut mampu mewujudkan perpaduan dan dan integrasi nasional di negara kita. Jadi cikgu kata ini adalah satu set soalan daripada Negeri Sembilan. Cikgu rasa kamu pun mungkin kamu ada buat masa tu, ini memang wajib buat lah sebab ini adalah dalam soalan struktur. Kan 2, 4, 4. Cuba kamu fikir balik, adakah kamu dapat jawab masa soalan struktur ni? Kan? Okey, jadi kita lihat soalan A dia. Soalan A dia tanya mengenai prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, kalau ditanya prinsip utama, yang pertama sekali yang perlu kita ingat adalah, kamu ingat dulu, dia berteraskan kebudayaan rakyat rantau asal rantau Melayu. Maksudnya rakyat asal rantau Melayu lah. Maksudnya penduduk asal dulu. Kan, dia mesti berteraskan kepada penduduk asal. Itu satu. Dan yang kedua, kita tengok pula ini, kita tengok yang mula yang pertama ni, keyword kita ni kita akan lihat kepada penduduk asal ataupun kita ambil dia adalah rakyat asal. Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal. Okey, untuk yang kedua pula kita akan lihat unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Jadi yang kedua adalah kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Okey, keyword kita yang kedua adalah kebudayaan lain. Kita ingat dulu kebudayaan lain. Kebudayaan lain ni maksudnya dia apa? Yang sesuai. So dia akan diterima sebagai salah satu elemen penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan kita. Okey, dan yang ketiga adalah Islam. Di mana Islam ni menjadi unsur penting. Jadi keyword kita kat sini adalah Islam. Jadi untuk ni cikgu nak kamu ingat dulu, kalau ditanya tentang DKK, dasar kebudayaan kebangsaan, pertama ingat rakyat asal. Yang kedua ingat pula kaum lain lah, maksudnya kebudayaan lain. Dan yang ketiga ingat Islam. So ingat rakyat asal, kebudayaan lain dan Islam. Kan, kalau kita sebut rakyat asal, so dia berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Kan, dia jadi tunjang. Kena kebudayaan rakyat asal rantau Melayu ni jadi tunjang. Tu penting yang pertama. Ingat rakyat asal rantau Melayu, kebudayaan dia jadi tunjang. Yang kedua, bagaimana dengan kaum yang lain pula? Adakah diabaikan? Ni kita lihat kebudayaan lain ataupun kebudayaan kaum lain pun yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Maksudnya kebudayaan lain yang tak bertentangan lah dengan nilai etika kita sebagainya, tak bertentangan dengan syarak sebagainya untuk agama Islam, maka kebudayaan lain ni boleh diterima sebagai apa? Elemen penting dalam kebudayaan negara kita. Dan yang ketiga, kita ingat Islam, sebab Islam ni menjadi unsur yang penting. Okay, jadi ini ada 3 ni. Kalau ditanya mengenai prinsip, kalau yang ni adalah prinsip dasar
kebudayaan kebangsaan. Ingat rakyat asal, ingat kebudayaan lain dan ingat Islam. Lepas tu baru kita ingat rakyat asal ni apa? Kebudayaan rakyat asal ni menjadi tunjang. Kan? Kemudian kalau kebudayaan lain ni yang sesuai dijadikan sebagai, dimasukkan sebagai elemen penting. Dan yang ketiga Islam. Islam ni apa? Sebagai unsur penting dalam pembentukan DKK ni. Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Okey. Ini tentang DKK. So sekarang kita lihat pada soalan B. Soalan B tadi dia tanya tentang prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Tadi kita lihat kat sini dia ada 3 prinsip. 3 prinsip yang cikgu dah sebut tadi lah. Dan sekarang ni kita lihat pula usaha. Apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan? Dan apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu? Kan ini, so kita lihat kepada apa jawapan dia. Itu dia dulu yang ni usaha martabatkan bahasa Melayu. Apa usaha untuk martabatkan bahasa Melayu? Okey, yang pertama kita lihat, kita ambil dulu keyword yang ada kat sini, iaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Ataupun Akta 32, dikenali sebagai Akta 32. Tak tahu, tak ingat Akta 32 pun tak apa. Tapi yang penting kita kata okey, ada Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan ni dia ada dalam perlembagaan persekutuan kita. Bermaksud bila ada dalam persekutuan, dalam perlembagaan persekutuan, maksudnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni kukuh kat sini. Sebab tu kita jadikan bahasa Melayu ni sebagai alat untuk perpaduan. Jadi semua orang betul-betul dalam bahasa yang sama. Cara tak langsung menggunakan satu bahasa sahaja, jadi ia dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, itu satu. Dia ada Akta Bahasa Kebangsaan, cikgu kata tadi, untuk memupuk perpaduan dan dijadikan sebagai bahasa rasmi. Okey, cikgu ambil yang ni. Bahasa rasmi dalam pentadbiran. Ingatlah, satu diletak dalam perlembagaan, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dalam pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Okey. Yang ketiga, kita lihat pula isu dia dekat mahkamah. Maksudnya digunakan sepenuhnya di mahkamah bermula start tahun 1990. Walaupun kita lihat pembentukan Malaysia 1963 ke apa, dia beri masa sebenarnya kepada mahkamah pada waktu ni untuk menggunakan kita kata soft landing lah kepada bahasa Melayu. Maksudnya kalau sebelum ni dia orang majoriti menggunakan bahasa Inggeris dekat mahkamah. Tapi dibenarkan menggunakan lagi bahasa Inggeris, tapi dia ambil masa dia kata sehingga tahun 1990. 1990 bahasa yang akan digunakan di mahkamah adalah bahasa Melayu. Jadi ingat yang ketiga, keyword kita yang ketiga ialah digunakan sepenuhnya di mahkamah pada tahun 1990. Dia bukan semasa negara kita merdeka ke 1957, 1963 pembentukan Malaysia, tak. Kan? So dia beri soft landing dahulu sampai 1990 baru digunakan sepenuhnya di mahkamah. Okey. Kemudian dijadikan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Apa dalam bidang pendidikan? So cikgu hanya ambil kat sini je. Dijadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Macam SMK lah, kita macam sekolah kita sekarang. Apa bahasa pengantar di sekolah kita? Adalah bahasa Melayu. Jadi ingat, ini dekat dengan kita. Jadi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Okey. Contoh yang diberi kat bawah ni, ini adalah contoh sekolah-sekolah Melayu yang didirikan di mana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan okey. Lagi, mana lagi yang kita belajar? Kalau kamu tengok kan, cikgu tak highlight semua tau. Cikgu hanya highlight poin-poin utama saja yang mudah untuk kita nak ingat kat situ. Kan, okey. Cikgu terus ambil kat sini adalah UKM. Di mana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dengan menubuhkan UKM.
Jadi dengan menubuhkan UKM. UKM ni adalah universiti yang pertama yang ditubuhkan semata dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Maksudnya jadi bahasa pengantar dia lah. Kalau macam UC Melaya sebelum ni dia menggunakan bahasa Inggeris. Tapi UKM ni ditubuhkan dengan hasrat nak memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi kalau cikgu highlightkan sekarang ni dah ada 5 dah yang cikgu highlightkan kat situ. Okey, apa lagi yang kita boleh highlightkan kat sini ialah cikgu akan ambil dah 5 kan. So cikgu nak cari sampai ke 8 ni. Menubuhkan kita kata Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM ataupun Institut Alam Melayu yang kita kenali dia sebagai ATMA. Okey, katalah kamu tak ingat nama penuh dia apa kan. Mungkin kan Institut Alam dan Tamadun Melayu, kamu tak ingat dia punya nama penuh dia. Paling-paling tak sebenarnya kamu boleh bagi ringkasan. Contohnya kamu kata menubuhkan ATMA, ATMA kan. Jawapan kamu diterima sebab ATMA ni pun kita kata antara singkatan yang kita terima kat situ. Macam mana bila kita kata menubuhkan UKM. So kita terima je jawapan tu. Menubuh UKM dia stand for Universiti Kebangsaan Malaysia. Sama juga ATMA stand for Institut Alam dan Tamadun Melayu. Kan ingat kita ingat ATMA je dengan IBKKM tu susah sikit. ATMA ni kita senang nak ingat. Jadi kita ingat ditubuhkan ATMA. Kan? Kemudian ditubuhkan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kan? Ditubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian apa lagi? Dia mengadakan bulan dan minggu bahasa. Ini senang kita nak ingat kan? Bulan dan minggu bahasa. Dan akhir sekali dia laksanakan slogan bahasa jiwa bangsa. Okey. Di sini jom kalau kita kalau katalah cikgu ni kan berapa poin yang kita ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dekat sini kalau kita lihat dah ada 9 poin. Biasanya soalan ni dia tanya 8 ataupun 6 ataupun 4. Bergantung kepada keadaan berapa dia tanya kita lah dalam soalan esei. Kan? Jadi kalau dia tanya 8 sekalipun kita dah ada 9 poin yang kita nak ingat. Tapi kalau kamu dah sedia tahu contohnya mengajar kat sekolah menggunakan bahasa pengantar di sekolah menengah kebangsaan ke apa kan. Contoh kamu nak bagi sekolah contoh sekolah Alam Syah ataupun yang diberi dalam buku kan bolehlah kamu boleh bagi kan itu dia tak menghalang. Tak adalah cikgu kata yang ni je kena masukkan, tak. Itu kalau memang dah kamu tahu jawapan-jawapan yang lain, so kamu katalah kamu ingat jawapan yang lain, so kamu boleh masukkan. Tak seperti kamu ikut cikgu. Cuma cikgu yang ni cikgu nyatakan kalau kata masih belum lagi hafal, bagaimana kita nak memartabatkan bahasa Melayu kan. Okey, so ini adalah jawapan dia. Ingat, mula-mula akta, kita tubuhkan Akta Bahasa Kebangsaan. Di mana Akta Bahasa Kebangsaan ada dalam perlembagaan persekutuan kita untuk dijadikan sebagai apa? Alat untuk memupuk perpaduan. Itu satu, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, dijadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jadi cikgu ni dulu, ini kita ingat Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Sebab tu kalau kita dapat surat-surat daripada government ke apa kan, mana ada kita dapat dalam bahasa Inggeris, kita akan dapat dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa pentadbiran kita. Okey, yang ketiga kita ingat mahkamah kan. Iaitu bahasa Melayu akan digunakan sepenuhnya di mahkamah bermula tahun 1990 kan. Kemudian yang keenam, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam mana? Di sekolah SMK kan, sekolah menengah kebangsaan. Kemudian apa lagi? Penubuhan UKM. UKM ditubuhkan, kemudian ATMA ditubuhkan, kemudian DBP ditubuhkan dan kemudian adanya bulan dan juga minggu bahasa. Diadakan bulan ataupun minggu bahasa dan akhir sekali slogan. Slogan apa? Bahasa jiwa bangsa. Ini mungkin kamu pun pernah tengok dekat sekolah kamu pun. Ada je dekat library ke kat mana sekali pun kan. Dia mesti ada bahasa jiwa bangsa.
Membawa maksud sebenarnya slogan ni pun ke arah perpaduan jugalah. Di mana semua rakyat ni tak kira lah bangsa apa sekalipun, kita menggunakan bahasa Melayu tu untuk pupuk perpaduan di dalam masyarakat. Jadi ini 9 poin. Kan yang boleh kamu ingat bagaimana usaha untuk kita nak memartabatkan bahasa Melayu ni. Kan? So kita tak perlu nak ingat semua. At least lah kita dapat ingat benda ni pun dah okey dah. Kan 9 daripada sini. Okey. Next kita lihat soalan dia yang berikutnya, iaitu bagaimana dasar tersebut mampu mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional di negara kita. Maksudnya dasar tersebut ni dua dasar ni. Dasar kebudayaan kebangsaan tadi dan juga dasar bahasa kebangsaan. So ada dua-dua ni. So bagaimana dasar tersebut memupukkan perpaduan. So kita lihat jawapan dia. Bagaimana dasar ni dapat pupuk perpaduan. So cikgu tulis sikit kat sini. Bagaimana supaya kita nampak nanti jelas. Bagaimana dasar tersebut dapat pupuk perpaduan. Perpaduan dan integrasi nasional. So kalau kita dalam bab ni kita akan belajar tentang satu perpaduan, satu integrasi nasional. Okey. Jadi bagaimana dia dapat pupuk? Kan? Jadi kita lihatlah kat sini. Jadi sebenarnya kalau kita dapat bagi jawapan ke atas ni, kita boleh curi jawapan ke atas dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni kita dapat banyak. Kan? So kita boleh curi point daripada sini, kita boleh masukkan sebagai jawapan kita. Jangan kamu takut jangan kata dah letak dah jawapan kamu dekat B, takkan boleh lagi letak kat C kot. Nanti berulang, tak apa. Sebab dia adalah soalan yang berbeza. Soalan ni dia tanya bagaimana dasar tersebut dapat pupuk perpaduan dan integrasi nasional. Jadi kalau kita lihat, dia jadi apa? Bahasa utama ataupun cikgu ambil yang ni je, bahasa kebangsaan ataupun bahasa perantaraan. Ingat tadi, di mana bahasa Melayu ni dia termaktub di bawah Akta Bahasa Kebangsaan. Bila Akta Bahasa Kebangsaan tu, kita boleh keluarkan apa jawapan dia? Bahasa Melayu sebagai bahasa, dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. So secara tak langsung, ia dapat pupuk perpaduan. Jadi apa lagi? Bahasa Melayu boleh digunakan secara meluas. Jadi digunakan secara meluas. Jadi cara tak langsung dia dapat pupuk perpaduan. So kita ni kalau sebagai warga negara Malaysia, kita mesti pupuk perpaduan dalam masyarakat kita. Cara dia bagaimana? Kita gunalah bahasa Melayu. Kan? Okey. Yang ketiga ialah Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Kamu tengok tak, dia ambil daripada dasar DKK, dia boleh masukkan sebagai jawapan dia dekat sini. Apa lagi? Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di SMK tadi kan? Di sekolah. Jadi dia ambil daripada bahasa Melayu. Kan? Okey. Apa lagi kita tengok jawapan-jawapan yang kita boleh masukkan dekat sini yang lain kita tengok jawapan kat bawah tu semuanya dia bagi jawapan yang di luar. Sebenarnya kalau katalah kita nak bagi lagi jawapan ni kan. Contohnya kita katakan bahasa Melayu telah dijadikan sebagai, kita ambil bahasa ilmu ni dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Boleh. Kan? Kita kata bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa ilmu di universiti. Kita tak boleh nak sebut UKM, tak sebut pun tak apa dah. Kita hanya sebut menjadi bahasa ilmu di universiti. So itu juga antara pilihan jawapan yang kamu boleh bagi. Kan? So cikgu just letak kat sini sebagai bahasa bahasa ilmu. So kita boleh dapat kat sini bahasa ilmu. Maksudnya semua orang, tak kira lah dia bangsa apa sekalipun, bila dia pergi dekat universiti, lecturer dia ajar dalam bahasa Melayu. Bermaksudnya bahasa Melayu tu kita kata menjadi bahasa ilmu pada waktu ni. Kemudian jawapan yang lain yang kita boleh masukkan kat sini bila dia kata bagaimana dasar tersebut dapat pupuk perpaduan. So kalau kita lihat kat sini dengan apa? Dengan adanya kita kata sikap toleransi. Kan, saling memahami antara satu sama lain. Bahasa Melayu digunakan di semua agensi kerajaan. Ini dalam jawapan tadi, di mana ia dijadikan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran. Kat sini dia tulis sikit ayat dia. Digunakan di semua agensi kerajaan. Maksudnya dalam pentadbiran tadilah. Dan yang ketujuh ialah masyarakat bersatu padu memelihara kebudayaan kebangsaan. Ni daripada DKK, dia ambil daripada DKK pula.
bersatu padu, memelihara kebudayaan kebangsaan. Kemudian apa lagi? Dapat pupuk semangat patriotism terhadap negara dan juga dapat wujudkan komunikasi yang berkesan. Kan? Okey, ini antara jawapan lah yang diberi kalau soalan ditanya mengenai bagaimana dasar tersebut dapat pupuk perpaduan dan juga untuk dapat semat integrasi nasional kat sini. Jadi ingat jawapan ni sebenarnya kalau soalan ni dah naik, kita boleh ambil poin-poin yang ada dekat atas ni untuk kita jadikan sebagai jawapan kita di bawah. Ini adalah soalan kebat. Soalan ni sebenarnya dia tak pecahkan. Jadi ini adalah soalan kebat. Jadi dia akan pergi juga kepada mana-mana jawapan yang munasabah kat sini. So mana-mana jawapan munasabah kamu boleh masukkan sebagai jawapan kamu. Jadi jangan takut bagi markah, bagi jawapan. Bagilah jawapan sebanyak mungkin. Selagi ada ruang, ada masa, kamu bagilah jawapan ni sebanyak mungkin yang kamu dapat. Okey, jadi yang ni yang untuk 4C . So kita lihat pula soalan yang lain berkaitan mengenai konsep perpaduan. Okey, apa ditanya kat sini? Apakah yang anda faham dengan konsep perpaduan? Apa yang kita faham dengan konsep perpaduan? Okey, kalau diberi jawapan kat sini kita lihat kalau sebut je perpaduan, kita ni rakyat ni pelbagai etnik, agama dan juga daripada berbagai wilayah. Jadi kita lihat rakyat ni daripada pelbagai etnik maksudnya kita ni daripada pelbagai kaum lah. Kan? Kita ada agama kita yang berbeza, kita daripada wilayah yang rata-rata datangnya. Kan? Okey, kalau kita sebut ada wilayah ni sebenarnya kalau tengok soalan nombor 2, sebab soal jawapan ni dia merangkumi soalan nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 2 tu kalau kita lihat nyatakan konsep berikut. Satu perpaduan, satu lagi integrasi nasional. Kalau integrasi nasional ni dia akan melibatkan wilayah sebagainya lah. Okey. Yang kedua konsep perpaduan ni kita akan lihat kepada apa? Hidup secara aman. Kalau kita tengok masyarakat yang bersatu padu, dia mesti akan hidup dia dalam aman lah kita kata. Tak ada kucak-kacir, tak ada pergaduhan antara kaum, tak berlaku benda tu. Dan memberi komitmen sepenuhnya untuk apa? Untuk identiti kebangsaan kita. Apa identiti negara kita melalui lambang yang ada. Kan? Contoh kalau kita kata nasi lemak juga sekarang dah menjadi identiti dari segi makanan lah. Menjadi apa? Menjadi ini adalah makanan Malaysia. Kalau kita sebut saja roti canai, kita sebut nasi lemak, kita sebut apa lagi? Bihun, kotiau ke apa. Kalau kita lihat tu daripada 3 kaum yang berbeza. Tapi kita tak kata nasi lemak ni, ini makanan Melayu ni kita tak sebut. Kan? Bila kita tengok orang Cina makan nasi lemak, orang India makan nasi lemak kan. Sama jugalah kalau capati kan ataupun roti canai. Semua kaum suka roti canai ke apa kan. Begitu juga dengan kotiau lah apa benda bihun sebagainya kan, nasi ayam. Tak tahu nasi ayam daripada Cina ke apa kan. Masakan daripada Cina asalnya. Itu menjadi kegemaran semua masyarakat di Malaysia. Jadi kita lihat dari segi situ kita lihat masing-masing itu dah jadi identiti negara kita dah. Kemudian berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan. Apa-apa kita buat mestilah berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Kan? Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan negara kita. So kita sebagai warga negara Malaysia, kita mesti ikut patuh kepada rukun negara. Sebab tu macam kamu dulu masa sekolah kan, sebelum COVID lah, setiap hari Isnin bila perhimpunan rasmi mesti kamu akan lafazkan rukun negara. Sebab apa? Sebab rukun negara ni merupakan kita kata ideologi kebangsaan. Itu adalah pegangan kita. Percaya kepada Tuhan. Maksudnya semua orang mesti percaya pada Tuhan. Setia kepada raja dan negara. Semua rakyat Malaysia mesti setia kepada raja negara kan. Apa lagi? Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, lepas pula kesopanan dan kesusilaan. Jadi kelima-lima ni kita mesti tahu. Sebagai kita rakyat Malaysia kita mesti tahu. Rukun apa prinsip yang ada dalam rukun negara. 5 prinsip ni kita mesti tahu. Okey.
Kemudian kita lihat kepada konsep integrasi nasional. Integrasi nasional ni kita kata macam cakap tadi, dia lebih, dia luas lagi, wide lagi berbanding dengan perpaduan tadi. Jadi dia lebih kepada apa? Rapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan wilayah. Ingat. Semasa pembentukan Malaysia, baru kita ada konsep integrasi nasional ni. Sebab dia melibatkan Sabah, Sarawak, waktu tu Singapura masih ada dalam Malaysia lagi, dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Jadi bagaimana nak rapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan juga wilayah. Kita tak nak masyarakatnya bersifat kenegerian. Kita nak masyarakatnya bersifat, kita kata kenegaraan, bersifat kebangsaan lah. Kan, so dia tak ada pentingan negeri dia, so dia akan pentingkan kita kata kemajuan negara, maksudnya kemajuan Malaysia. Kemudian membentuk satu bangsa, ini yang cikgu cerita tadilah, satu bangsa mempunyai identiti yang sendiri, yang cikgu bagi contoh tadi mempunyai, kita ada identiti kita sendiri, bendera kita sendiri, kita ada makanan kita sendiri sebagainya, dan juga kita ada, dia juga sama juga macam macam perpaduan tadi adalah berteraskan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Jadi itu dua konsep. Satu, konsep perpaduan tadi di mana untuk wujudkan kita kata masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara aman. Dan yang kedua adalah integrasi nasional. Ini adalah hubungan masyarakat dan negeri dengan wilayah, dan antara negeri dan juga antara wilayah. Dan ini antara, inilah perbezaan antara integrasi nasional dengan perpaduan di dalam masyarakat. Okey. Kemudian kita lihat pula soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, usaha. Apa usaha untuk kita nak memperkasakan kita kata perpaduan rakyat ni? Apa kita nak buat untuk kita nak memperkasakan perpaduan? Soalan A, soalan nombor 1 dia kata usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan. B, soalan nombor 2 pun dia tanya soalan yang sama. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional selepas negara mencapai kemerdekaan. Dia membawa maksud yang sama. Jadi kat sini apa usaha? Kalau kita tengok yang dihitamkan kat sini kan, dia ada 13 yang dihitamkan kat sini. So secara tak langsung sebenarnya macam cikgu cakap lah, soalan ni kalau paling tinggi dia nak hanyalah 8 markah sahaja. Kan? So di sini kamu ambil je poin apa yang kita nak ingat, kita ambil je poin besar ni. Yang pertama kita tubuhkan JPN, Jabatan Perpaduan Negara. Ini yang pertama. Kemudian dia watarkan pembentukan Majlis Muhibah Negara. Kamu kata membentuk Majlis Muhibah Negara. Kamu dah dapat markah kat situ. Kemudian MPN pula, Majlis Perunding Negara. Menubuhkan Majlis Perunding Negara. Kemudian membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum. Gabungan parti politik pelbagai kaum yang kita lihat sekarang lah kan, parti politik pelbagai kaum ni dia tergabungan parti politik ni. Kemudian kita lihat penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri, mewujudkan integrasi antara negeri, itu yang kelima. Yang keenam, dasar ekonomi, pembangunan ekonomi ni. So yang ni kita tahu dalam pembangunan ekonomi kita akan ada dua. Satu DEB dan satu lagi adalah DPN. Kejap lagi cikgu akan sentuh dalam bab 8 nanti. Sebab bab 7 compare dia dengan bab 8. Kalau yang bab 7 yang cikgu tengah cerita ni, dia lebih kepada ke arah perpaduan. Bab 8 ni bagaimana pula nak membentuk perpaduan tu melalui ekonomi. Inilah dia memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi, iaitu DEB, dan kemudiannya diganti dengan DPN, iaitu dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. Kemudian yang ketujuh, kita ada memberi tumpuan kepada pembangunan wilayah luar bandar. Masyarakat luar bandar dan juga wilayah di kawasan luar bandar ni. Ini sebab apa? Sebab masyarakat luar bandar ni kalau kita lihat selepas merdeka ni, masyarakat luar bandar ni banyak ketinggalan. Ada juga wilayah-wilayah tertentu ni yang dia kita kata tak maju.
Jadi ini yang kata melalui kita kata bagaimana nak membentuk kita kata perpaduan ni, martabatkan perpaduan ni dengan tumpuan ni diberi kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Di mana wilayah ni kita akan lihat wilayah-wilayah yang agak yang kita kata yang inilah yang kurang majulah kat situ. Jadi dibangunkan wilayah tersebut. Okey, yang ke-8, dia memajukan bidang perindustrian dan juga perdagangan. Bila tahun 1980, kita mula memajukan diri kita dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Ini masa zaman Tun Dr. Mahathir. Kan, kita mula melibatkan dalam perindustrian, dalam pelaburan, dalam industri berat sebagainya. Contoh dia bagi kat sini, kita memperkenalkan zon perindustrian bebas. Macam contoh kalau dekat Negeri Sembilan ni, kalau macam kita, kalau zon perindustrian bebas ni, dia akan dirikan kilang-kilang banyak kat situ. Kalau contoh kat sini macam kat Senawang. Senawang adalah zon industri bebas. Mana lagi? Dekat Bayan Lepas. Ataupun dekat Bayan Lepas lagi mana? Dekat Sunway. Kan ini antara kawasan-kawasan yang kita kata zon perindustrian bebas. Zon industri bebas ni, pelabur-pelabur luar, dia akan datang melabur dekat negara kita, dia akan buka kilang kat sini. Contoh kita ada kilang Sharp, kita ada kilang Samsung lah, kilang apa lagi lah, macam-macam kilang kita ada kan, yang daripada luar, itulah dia labur dekat negara kita, dia buka kilang kat sini. So apa kelebihan pada kita pula? Kelebihan pada kita akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Apa kebaikan pada dia? Kenapa dia tak buka kilang kat tempat dia, buka kilang dekat negara kita? Sebab kilang, kalau dia buka kilang dekat negara kita, kos buruh murah. Kalau dia buka dekat tempat dia, dia terpaksa bayar kos buruh yang tinggi. Mungkin tempat dia sebuah negara maju ke apa, jadi kos dia lebih tinggi berbanding kalau dibuka dekat negara kita. Itu kenapa kalau kita tengok kenapa orang luar datang buka kilang dekat negara kita. Itu antara salah satu sebabnya. Dapat kurangkan kos. Okey, kemudian yang ke-9, membangunkan ekonomi wilayah. Dan membangunkan ekonomi wilayah ni macam mana? Dia buka persaingan kepada untuk semua kaum ni bersaing secara adil. Kemudian menambah baik, kita kata dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada. Inilah kita lihat, kita ada dasar-dasar pelajaran yang kita ada bermula dengan laporan Banks, PNWU, ini cikgu dah sentuh dalam tajuk sebelum ni. Sampailah kita ada masa kita nak merdeka tu, kita ada penyata razak ataupun dasar penyata razak ataupun penyata pelajaran 1957 tu 56, di mana pada waktu ni lah kita membentuk asas dasar falsafah kebangsaan kita yang kita ada sekarang. Untuk bahagian pendidikan lah, untuk dasar pendidikan kebangsaan bermula daripada, kalau kita lihat daripada penyata razak tu, ke mana semua sekolah menggunakan bahasa pengantar yang sama sebagainya. Kita ada sekolah umum, sekolah jenis umum yang membawa masuk ni lah yang membawa masuk sekolah yang membawa masuk sekolah SMK dengan SJKC lah, apa benda yang kita ada sekarang. Okey, kemudian apa lagi untuk mengukuhkan perpaduan ni dengan memperkasakan bahasa Melayu. Kita tengok tadi ya, bahasa Melayu tadi sebagai bahasa ilmu lah, sebagai macam-macam tadi kan, sebagai bahasa kebangsaan sebagainya, dan juga mengamalkan satu kebudayaan kebangsaan yang kita ada DKK tadi, dasar kebudayaan kebangsaan tadi, di mana DKK ni secara tak langsung akan dapat membentuk identiti bangsa kita yang bersatu padu. Kemudian menggalakkan pelibatan semua kaum, di mana jadikan sukan ni sebagai alat perpaduan. Jadi kita tak hadkan golongan tertentu ni, contoh bola mesti orang Melayu je main. Apa lagi? Basketball mesti orang Cina je main, tak. Semua kaum boleh main. Kan? So ini yang kita lihat di mana menggalakkan pelibatan dalam sukan, di mana sukan ni dia akan menjadi alat perpaduan dalam masyarakat. Contoh yang paling jelas dalam badminton. Bila Lee Chong Wei bertanding dalam perlawanan, dalam perlawanan mana sekalipun, satu rakyat Malaysia, tak kiralah orang Melayu ke, Cina ke, India ke, daripada Sabah, Sarawak sebagainya,
Asalkan dia adalah penduduk Malaysia, maka dia akan sokong Lee Chong Wei. Jadi kita tak tengok dah perbezaan kaum apa benda sebagainya. Yang kita tahu, dia ada mewakili Malaysia. Jadi kita akan sokong dia, tak kira daripada bangsa apa sekalipun. Jadi sebab tu kita kata sukan ni adalah medium kita kepada semangat kekitaan dan juga perpaduan dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat ada 13. Seperti yang cikgu cakap sebenarnya, kita tak perlulah sampai nak ni 13 ni. Jadi daripada 13 ni, kalau kamu nak hafal apa sekalipun, cuba cari poin mana yang senang yang kamu nak ingat, dan kamu ingat at least lah dalam 9 ke extrakanlah satu daripada 13 ni. Huraian dia, perlu tak nak ingat huraian ni? Sebenarnya kalau soalan bentuk macam ni, kalau dia tanya kita, usaha kan, apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan? Kalau kau kata menubuhkan kita, tapi ayat yang lengkap usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan rakyat ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Selain itu, kerajaan juga telah membentuk Majlis Muhibah Negara. Kalau kita kata Majlis Muhibah Negara untuk ke arah perpaduan, tak kisahlah kalau kamu buat ayat macam mana, tapi mesti ada poin-poin yang cikgu highlight kat sini. Malah kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Contoh kalau macam tu boleh, tak ada masalah. Kan? Di samping itu, kita guna Perdana Bawah Wacana je. Dan kerajaan juga telah di samping itu terdapatnya pembentukan gabungan parti politik pelbagai kaum. Kan? So kamu katalah parti politik daripada contoh seperti parti politik atau kita letak MCA ke, UMNO ke apa benda sebagainya, kamu boleh masukkan contoh kat situ. Kan? Okey, F5 ni pula penyelarasan, so kita bagi lagi yang lain, so kita ingat. Yang mana yang senang kita ingat, kita ingat. Contoh yang paling menarik perhatian cikgu sebenarnya itulah yang bawah tadi tu. Bahasa Melayu dan juga satu budaya kebangsaan ni. Sebab tadi kita dah sentuh dah. Kan, bagaimana kita nak memperkasakan bahasa Melayu. Ini kita kata memperkasakan bahasa Melayu. Kan? Tadi kita belajar tentang DKK. Jadi mengamalkan satu budaya kebangsaan. Pelibatan dalam sukan. Kan? Apa lagi? Tambah baik sistem pendidikan negara kita. Contoh, kamu sebut macam itu pun dah boleh dah. Yang ni dia kata menambah baik dasar pendidikan kebangsaan. Sebenarnya ini adalah ke arah sistem pendidikan kebangsaan negara kita lah. Kan? Mana lagi? Memajukan bidang perindustrian dan sebagainya. So kamu pilih ini. Yang mana yang kamu senang nak ingat dan kamu hafal benda ni di bawah. Kalau soalan ditanya kita mengenai usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perpaduan rakyat. Ingat usaha yang dilakukan oleh kerajaan. So kita nak tahulah ini juga adalah berbentuk kita kata fakta. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dalam memperkasakan perubahan integrasi selepas mereka. Terangkan usaha tersebut. Jadi bila dikata terangkan usaha tersebut, maksudnya usaha apa yang kerajaan buat. Kalau kita lihat kat sini, dia ada tak jawapan yang mana yang mengikut dia macam kita boleh bagi idea kita sendiri. Dan selagi kalau kita bagi idea tu memang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk kita kata apa? Untuk memperkasakan perpaduan rakyat boleh. Kan? Kalau katalah tadi kita belajar mengenai slogan kan. Slogan. Sebenarnya boleh juga sebenarnya kalau kita nak masukkan. Kalau kita kata menjadikan slogan apa yang dilakukan ni dengan memperkenalkan slogan bahasa jiwa bangsa. Itu juga jawapan yang boleh juga sebenarnya kita masukkan untuk jawapan ni. Kalau kita dia relevan dengan jawapan ni. Okey. Next kita lihat pula kepada soalan yang berikutnya. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan juga pertempatan. Jelaskan. So kat sini apa yang dinyatakan kat sini, pentadbiran British ni menyebabkan pemisahan kaum. Kan betul sebab British ni diguna sistem yang digunakan ni memang memecah belahkan penduduk. Dan contoh kita boleh lihatlah dari segi apa, dia buat pertempatan dia dengan ekonomi dia. Orang Melayu duduk dekat kawasan luar bandar, orang Cina duduk kat kawasan bandar, orang India duduk kat kawasan estate. Itu satu dari segi pertempatan yang berbeza. Ekonomi pun berbeza. Orang Melayu buat pertanian sehari diri dekat kampung, orang Cina dalam pelombongan sebab kawasan Lombok ni yang berkembang jadi bandar nanti. Orang India pula jadilah buruh ladang dekat estate sana. Jadi dia tak bercampur. Jadi kita tengok pentadbiran British ni menyebabkan pemisahan kaum dari segi ekonomi dan juga pertempatan.
jelaskan. Dan bila dia kata jelaskan kat sini, apa yang perlu kita nak jelaskan kat sini, kita tengok kepada dasar dia. Kan apa dasar British? Jadi kita lihat dasar British dia lebih utamakan kepada ekonomi. Itu satu. Kan? Kemudian kita nak kata ni perpecahan antara kaum apa benda kan melalui kegiatan ekonomi dan pertempatan, kita cerita balik apa yang berlaku. Di mana kat sini dasar British ni dia utamakan ekonomi, jadi pekerja tak cukup, dia bawa lah masuk pekerja daripada luar. So kita ceritalah pekerja daripada India dibawa bekerja dekat ladang getah. Kenapa simple je jawapan ni? Sebenarnya kita tahu, tapi sebenarnya kalau kita tak faham kehendak soalan, kita tak tulis jawapan ni. Jadi ingat kalau jawapan harus kita jelaskan tentang pentadbiran British ni yang menyebabkan perpisahan kaum ni kan. Kamu nyatakan je orang India ni kerja dekat ladang, orang Cina kerja dekat Lombok, orang Melayu ni kerja buat pertanian tradisional ke apa kan. So kamu dah dapat 3 markah dah secara tak langsung kat situ. Ingat cakap cikgu, kalau kata keluar soalan bentuk macam ni kan, kamu nyatakan sebab biasanya kamu dah tahu. Kan, tapi kamu tak tulis sebagai jawapan kamu, jadi rugi kat sini kan. Jadi kalau kita lihat ni ketiga-tiga ni duduk di tempat yang berbeza secara tak langsung, dia ni ekonomi dia berbeza mengikut kaum. Kan kita nak huraikan, maka wujudlah pemisahan dari segi apa, pertempatan dia kan. So dia cerita pula kat sini, orang Cina duduk dekat mana? Lombong dan juga bandar. Orang India duduk dekat estet getah. Orang Melayu duduk dekat kampung. Simple je. Kan? Kalau kita lihat antara jawapan nombor 3, 4, kan, 5, 8, 9, 10 ni, kan, kita boleh lihat kat situ dah 6 markah dah kita dapat. Yang simple je jawapan dia. Kita hanya cerita je, orang Melayu, orang India duduk dekat, katalah kamu buat ayat macam ni. Orang India bekerja dekat ladang getah dan tinggal di kawasan apa? Kita kata tinggal di estate ataupun di kawasan peladangan. Jangan kita sebut, bila kita sebut orang India tinggal dekat ladang getah, kan, so kita dah tak sebut dah apa dia bekerja apa. Kalau boleh kita kata bekerja buruh ladang di ladang getah, kan. So cara tak langsung membawa 2 jawapan. Walaupun dalam satu ayat kamu dah hit kepada 2 jawapan. Tapi takut pemeriksa overlook jawapan kamu. Jadi kamu buat macam ni. Contoh kalau kita buat kalau cikgu nak kata F8 dengan F4 tu, kalau cikgu gabung, tak gabung lah cikgu dekatkan dia. Contoh cikgu kata pekerja dari China akan bekerja dalam bidang perlombongan dan perniagaan. Mereka tinggal di kawasan Lombok dan juga bandar. So secara tak langsung 2 ayat tu dah bawa 2 markah. Jadi ingat kalau soalan bentuk macam ni, kamu cerita apa ekonomi dia. Apa ekonomi yang dia jalankan. Tu satu. Dan yang kedua, pertempatan dia. Cerita dia duduk kat mana? Dekat Lombong ke, dekat estate ke, ataupun dekat kampung-kampung ke. Jadi itu secara tak langsung automatik dapat 6 dah. Kan, dapat 6 dah daripada situ. So mana kita nak cari lagi soal jawapan yang berikutnya. Itulah jawapan-jawapan lain yang diberi kat sini, di mana British bawa masuk pekerja dari luar. Kan, baru kita akan cerita orang Cina, orang India ni, okey, itulah dibawa masuk bekerja kat mana sebagainya. Biasanya pengalaman cikgu lah, bila kamu dah cerita lah dia bekerja dekat ladang getah kan, terus kamu full stop kat situ lah. Kamu tak cerita dah, patut kamu cerita dia bekerja apa. Kan, dia bekerja sebagai buruh ladang ke apa. Sebut macam tu pun dah membawa maksud, okey, pekerjaan dia dekat ladang tersebut. Kan, kat ladang getah tersebut. Kan, so nanti kita cerita pula dia duduk kat mana. Dia duduk kat ladang. Kalau kamu tak sebut estate, kamu sebut ladang pun diterima juga. Dia duduk dekat ladang getah maksudnya. Dia tinggal di ladang getah. Menunjukkan pertempatan dia. Satu ekonomi, satu pertempatan dia. Kan, dan kegiatan ekonomi dia berbeza ikut kaum dan pemisahan ikut pertempatan tadi. Jadi kita tengok perbezaan dari segi ekonomi dia. Dan yang kedua kita lihat pemisahan dari segi pertempatan dia. Okey, mungkin ada yang tanya cikgu, kat atas tu kan ada dari segi ekonomi dan pertempatan. Jawapan tu boleh diterima lagi ke? Okey, jawapan kalau kita lihat kalau F6 pun dikata kegiatan ekonomi berbeza mengikut kaum. Itulah jawapan dia. Kan? Kalau kat sini kan berbeza ikut kaum. Ini adalah jawapan dia.
Kegiatan ekonomi dia berbeza ikut kaum. Kita akan cari kat sini, okey dia berbeza ikut kaum. Yang kedua tadi kita ikan dan pertempatan kan. Kita letak kat sini wujudnya pemisahan dari segi pertempatan. So keyword dia ada kat sini, pemisahan dari segi pertempatan. Kita bukan ambil pertempatan tu, tak. Kita ambil dekat pemisahan. Yang ekonomi tadi kita ambil ekonomi dia berbeza. Pertempatan dia duduk berpisah. Itulah yang kita akan ambil sebagai jawapan kita. Sebab kalau kita lihat ke atas menyebabkan pemisahan kaum. Pemisahan kaum tu macam mana? Oh, pemisahan ekonomi dan juga pemisahan pertempatan. Okey. Itu untuk 8B soalan ni daripada Kedah tengok dia ceritakan nak 8 markah menceritakan mengenai pentadbiran menyebabkan pemisahan kaum dari segi ekonomi dan pertempatan. So jelaskan. Maksudnya jelaskan pemisahan kaum berdasarkan pada ekonomi dan pertempatan itulah. So kamu akan dapat markah. Dan biasanya kita akan start dululah dengan apa? Dengan dasar British. Apa dasar British? Utamakan ekonomi. So apa yang dia nak buat? Bila pekerja tak cukup, bawa masuk pekerja daripada luar. Sebab kita akan cerita pekerja daripada China, India sebagainya. Jangan lupa bagaimana dengan penduduk peribumi dia, penduduk Bumiputera. Bumiputera ni masih dengan kegiatan ekonomi dia. Jadi tu untuk soalan ni. Okey. Next kita lihat kepada soalan yang berikutnya mengenai rukun negara. Jelaskan matlamat rukun negara dalam usaha melahirkan masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera. So matlamat rukun negara untuk melahirkan masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera. 6 markah. Jadi kat sini bagaimana kita tengok jelas matlamat rukun negara ni dapat melahirkan masyarakat bersatu padu. Sini dia bagi negara akan bersatu, dapat mencipta masyarakat negara yang bersatu padu. Kemudian masyarakat menganggap mereka sebagai rakyat Malaysia. Kemudian kesetiaan dan cinta kepada negara. Kemudian masyarakat yang adil, wujudnya persaingan yang sihat dan juga bebas dan juga dapat menikmati kekayaan negara secara bersama. Kemudian apa lagi? Masyarakat progresif pula dan kemajuan dalam sains dan teknologi dan maju sejajar dengan perubahan kemajuan terkini. Kemudian apa lagi? Liberal pula, masyarakat liberal dengan mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing. Maksudnya dia bebas untuk amalkan agama, taklah kita kata dihadkan. Kemudian masyarakat demokratik pula memelihara cara hidup demokratik berpandukan perlembagaan persekutuan. Ini kita lihat kepada kebebasan hak asasi rakyat dan juga kebebasan politik. Dan mana-mana jawapan munasabah kamu boleh masukkan kat sini. Okey. Biasanya untuk soalan daripada bab 7 dengan bab 8 ni, dia mungkin akan bagi kat kamu ruangan lagi kepada jawapan mana-mana jawapan yang munasabah. Sebab dekat sini apa yang cikgu lihat dekat soalan nombor bab 7 dengan bab 8 ni, soalan dia ni, jawapan ini dia sangat meluas. Mungkin dalam buku teks kita tak tertulis benda tu. Tapi kita tahu itu adalah dasar yang dilakukan oleh kerajaan sebagainya. Jadi kamu boleh je bagi jawapan kamu tu. Mungkin jawapan kamu tu nanti akan diterima. Walaupun kita jawapan tu di luar daripada buku teks. Tapi mungkin diterima sebagai jawapan. Dia jadi macam ni lah. Dia akan pergi mana-mana jawapan munasabah. So kamu akan dapat lagi markah kat situ. Untuk bab 7 lah, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, untuk 4 bab yang kebelakangan. Kan dia, cikgu rasa lah dia akan luaskan kepada mana-mana lagi jawapan yang munasabah. Jadi tu, okay, kita lihat soalan kehebat kepentingan memperkokohkan perpaduan. Macam cikgu cakap sebelum ni apa-apa kalau kita belajar mengenai perpaduan sekarang, jadi kamu mesti ambil tahu mengenai kepentingan perpaduan. Soalan ni, bagaimana perpaduan memberi sumbangan kepada kemajuan negara? Maksudnya dia nak apa? Bagaimana perpaduan memberi sumbangan kepada kemajuan negara? Soalan yang kedua, berdasarkan pernyataan tersebut, terangkan kepentingan mengukuhkan perpaduan negara. So kedua-dua soalan ni adalah dia nak tentang kepentingan. Jadi bagaimana perpaduan memberi sumbangan kepada negara? Dengan wujudnya apa?
kestabilan politik. So secara tak langsung itulah beri sumbangan kepada kemajuan negara kita. Sebab bila kestabilan politik berlaku, maka negara kita dapat dimajukan dengan tanpa sebarang kita kata halangan, kekangan sebagainya. Kan? Apa lagi? Selain daripada itu, kestabilan, keamanan, rakyat bebas menjalankan aktiviti ekonomi, pendapatan rakyat meningkat, mengurangkan kadar kemiskinan, keharmonian rakyat dapat diwujudkan, memajukan ekonomi, mantapkan hubungan antara kaum, menarik pelabur luar, kedaulatan negara terjamin dan meningkatkan imej negara dan mana-mana jawapan munasabah. Kan ini macam cakap lah. Okay, imej negara kita boleh jadikan dia sebagai influence kita. Jadikan dia sebagai influence kita. Mungkin yang ni kita boleh jadikan sebagai fakta kita. Yang lain tu semuanya nanti kita boleh jadikan dia sebagai huraian kita. Menarik pelabur luar seperti, selitlah. Seperti apa? Pelabur dari mana? Jepun contohnya. Kan? So secara tak langsung kita dah bagi contoh di situ. Mematahkan hubungan antara kaum seperti Melayu, Cina dan India contohnya lah. Kan? So dah jawab contoh kamu. Contoh tak perlu dah bagi setiap ayat tu nak bagi contoh tak. At least kalau 8 markah ni bolehlah bagi dalam 2 contoh sebagainya. Kalau tak influence sebagai 2 pun boleh. Kalau keamanan negara tu kita nak tolak dia sebagai influence pun boleh juga. Kan? Ini mana-mana jawapan munasabah lah untuk soalan kebat kita. Ingat kamu mesti juga kena ambil tahu tentang kepentingan perpaduan rakyat. Soalan dia tanya 2 je, sama biasanya dia akan kepentingan ataupun apa cara langkah kita untuk nak kukuhkan perpaduan rakyat. Kalau dia tanya apa peranan yang boleh dimainkan oleh kita untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat. So kita buat pula apa peranan kita. Mungkin kita akan kata kita mematuhi ataupun kita menghormati agama kaum lain contohnya. Itu kena peranan kita lah untuk nak kukuhkan perpaduan. Apa lagi? Kita menyertai aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan pelbagai kaum. Contoh itu adalah langkah ataupun peranan kita. Tapi soalan ni dia tanya mengenai kepentingan. So kalau mana-mana soalan dia akan push kita kepada 2 je. Sama ada soalan tu untuk kepentingan tu kesan apa benda sebagainya lah. Kalau manfaat pun dia tanya kebaikan. Apa kebaikan? Perpaduan kita mengukuhkan perpaduan rakyat. Kalau kita lihat jawapan kepentingan kita semuanya adalah jawapan untuk manfaat. So apa manfaat daripada perpaduan rakyat di negara ini? So apa manfaat kita dapat? Kestabilan politik, keamanan, rakyat bebas, jalankan aktiviti, pendapatan rakyat meningkat. So inilah juga adalah jawapan dia. Ingat, jawapan manfaat, jawapan kepentingan, jawapan kesan, dia lebih kurang benda yang sama. Satu lagi yang berlainan adalah langkah. Kalau ditanya kita peranan, langkah untuk kita nak kukuhkan perpaduan rakyat, so kita kena cerita caralah apa yang kita perlu buat. Yang ni kita cerita apa kesan daripada tu. So ini jawapan dia. Kepentingan ni kan. Okey, apa kepentingan dia? So ini jawapan dia setelah kita lakukan benda tu. Kalau ditanya apa yang perlu kita lakukan, so kita kena nyata kita nak lakukan apa nak wujudkan kestabilan politik ni. Kita nak lakukan apa untuk kita nak menjamin keamanan negara. Itu kita kata, kita menghormati agama kaum lain ke, kita tolak ansur, kita menyertai aktiviti kemasyarakatan ke sebagainya. Kita menyokong dasar kerajaan yang kempen ke arah perpaduan sebagainya ke, kita boleh nyatakan benda tu, tak ada masalah. Kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sebagai bahasa komunikasi kita. Itu pun ada langkah yang kita lakukan. Ingat perbezaan antara langkah dan juga untuk kepentingan. Okey, last kita tengok kepada ramalkan keadaan sekiranya tiada persefahaman antara kaum. So dia minta kita ramalkan. So soalan ni kita lihat dia menunjukkan kepada keburukan di mana kita ramalkan sekiranya tiada persefahaman antara kaum. Maksudnya kalau tak ada persefahaman, apa akan berlaku? So jawapan kita ni akan membawa kepada jawapan berkaitan mengenai keburukan. Apa akan berlaku? Kalau
kita tak wujud persefahaman. Ingat, sekali lagi cikgu nak ingatkan, setiap kelas kalau cikgu jumpa je soalan ni, cikgu mesti akan nyatakan. Bila kita tengok soalan ni berbentuk negatif, ramalkan sekira negara tiada persefahaman antara kaum. Jadi kita tahu ini semuanya kita akan cerita tentang keburukan. Jika persefahaman tidak berlaku di dalam antara kaum tu tak berlaku. Kan? So kita akan bagi jawapan. Kalau kita lihat jawapan yang diberi kat sini, semuanya jawapan tu lebih kepada apa? Lebih kepada negatif kan? Lebih kepada menunjukkan keburukan. Apa akan berlaku? Negara akan huru-hara. Kan? Apa akan berlaku bila huru-hara apa? Akan berlaku kepada perbalahan atau pergaduhan. Contohnya, kita boleh bagi apa? 13 Mei. Peristiwa 13 Mei 1969. Kan? Apa lagi yang berlaku? Kedaulatan negara akan tergugat. Jadi kadar jenayah juga akan meningkat. Menjejaskan imej negara kita. Pelabur pun tak minat nak melabur dekat negara kita. Ekonomi merosot. Tiada sikap toleransi dan juga bekerjasama. Keamanan dan keharmonian negara terjejas dan juga menjejaskan pembangunan negara dan mana-mana jawapan munasabah. Tengok semua jawapan dibagi adalah keburukan. Jika apa? Jika tiada persefahaman antara kaum. Jangan sesekali kamu tukar bentuk soalan. Tiba-tiba kamu tukar, jika persefahaman berlaku di kalangan di dalam kaum, maka negara akan aman. Pelabur asing akan suka masuk dalam negara kita. Ekonomi akan meningkat sebagainya. Kamu dah mencerita tentang kebaikan persefahaman antara kaum. Dia tanya, jika tiada persefahaman. Ingat, jika tiada persefahaman. Maksudnya kalau kita cerita tentang keburukan dia je. Semua benda-benda negatif. Dan kalau tengok contoh yang diberi, semua dia cerita tentang keburukan. Jadi tak cerita pun benda-benda yang positif. Jadi kamu jangan sesekali tukar soalan ni kamu dah cerita 2 dah kan. Mau kita perbalahan berlaku, contohnya berlaku rusuhan kaum, contohnya dah 13 Mei tu. Kan? Jika rakyat bersatu padu, contoh macam jika rakyat bersatu padu, maka kedaulatan negara akan terpelihara, contoh kan. Kamu dah jadi jawapan positif pula selepas tu kan. So jangan sekali buat macam tu. Baca kehendak soalan betul-betul. Kalau soalan nak tentang keburukan, cerita semua tentang keburukan. Kalau soalan nak tentang kebaikan, cerita semua tentang kebaikan. Jangan kita tulis soalan tu ikut suka kita ke apa. Tengok kepada kehendak soalan. Jadi itu untuk ramalkan negara jika tiada persefahaman antara kaum berlaku. Okey. Itu dalam bab 7. So selesai bab 7. Kan? So ingat bab 7 tadi, kalau kita belajar tadi, antara yang spot biasanya tentang bahasa Melayu tadi. Kan? Bagaimana kita nak membentuk perpaduan di dalam masyarakat. Cikgu dah bagi kita ada 13 tadi kan. Kamu pilihlah salah satu daripada situ. Lepas tu pula bagaimana bahasa Melayu ni kita nak memartabatkan bahasa Melayu. Tadi pun ada banyak tadi kan. Cikgu keluarkan ada 9 poin yang kita perlu ingat kat situ. Dan yang lain tu, dan perpaduan dengan integrasi nasional tu apa? Tolong ambil tahu apa perpaduan dengan integrasi nasional. Dan juga tentang rukun negara. Kan, untuk tajuk ni lah. Yang lain adalah soalan keempat. So kita tahu bab 7 ni tentang perpaduan. Jadi soalan ni dia mungkin akan bertanya tentang kita mengenai kepentingan. Mungkin dia akan tanya kita kepentingan kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mungkin dia tanya bentuk macam dia ambil skop yang lebih kecil. Untuk kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So kamu katalah dia untuk alat perpaduan lah, untuk merapatkan hubungan antara kaum lah, apa benda sebagainya. So kamu ambil dari situ. So kita kena tahu apa kepentingan. Tapi yang umumnya kita kena tahu kepentingan. Kepentingan perpaduan tu apa? Kita kena tahu. Langkah. Bagaimana kita nak kukuhkan perpaduan dalam negara kita? Tak ada soalan contoh kat tentang langkah. Tapi kamu kena tahu juga tentang langkah. Apa langkah dia? Kita nak wujud perpaduan ni. Tapi sebenarnya langkah nak wujudkan perpaduan ni, kalau kamu ambil balik jawapan yang cikgu bagi tadi kan, jawapan yang kat sini, langkah bagaimana kita nak wujudkan perpaduan ni, kamu curi poin daripada sini pun betul juga. Contoh dia kamu jangan ambil kita kata bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mengamalkan satu budaya kebangsaan. Itu langkah kita lah. Kita melibatkan diri dalam pelbagai sukan contohnya.
Kan? So kita menyokong dasar kerajaan itu kalau langkah lah, apa langkah-langkah. Langkah-langkah tu apa yang perlu kita lakukan. Okey, jadi itu adalah untuk bab 7. So ada soalan tak nak tanya untuk bab 7? Ada soalan tanya untuk bab 7? Setakat sekarang sebelum cikgu pergi kepada bab 8. Sebab malam ni cikgu nak terus pergi 2 bab ni terus, bab 7 dan juga bab 8.